Baik, di talian ketika ini bersama Awani 745 ialah Profesor Madya Dr. Fuad Osman, penganalisis politik Universiti Utara Malaysia, untuk kita membincangkan dengan lebih lanjut mengenai kesan serta implikasi selepas pembentangan hudud di Parlimen semalam. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Mas Wan. Baik, untuk kita baca setakat ini ya, Prof, dengan reaksi yang telah pun dinyatakan oleh beberapa parti komponen Barisan Nasional setakat ini, 4 Presiden Parti Komponen Barisan Nasional telah pun menyuarakan pandangan serta pendirian mereka yang antara lainnya menentang apa yang berlaku semalam. Mungkin Prof dapat beri gambaran awal mengenai implikasi yang dihadapi oleh parti-parti politik baik di blok pembangkang maupun di blok pemerintah ketika ini. Baik, Ashwat. Saya kira apabila keempat-empat parti tersebut melahirkan rasa tak puas hati dan bangkangan kepada pembentangan yang dibuat oleh Datuk Seri Hadi, mungkin dia akan membawa suatu polemik lah di kalangan mereka, kan, khususnya di kalangan parti-parti komponen kerajaan. Tetapi saya kira yang lebih penting lagi, Ashwat, perlulah disedari oleh semua parti-parti ini. Pembentangan ini secara khususnya adalah berkaitan dengan hal ehwal orang-orang Melayu dan orang-orang beragama Islam. Dan apa yang cuba dibentangkan oleh Datuk Seri Hadi itu adalah hanya untuk menaik tarafkan sistem perhakiman syariah di negara kita. Jadi saya kira sepatutnya parti-parti lain tidak perlulah terlalu besar kerana ia secara asasnya adalah berkaitan dengan orang-orang Melayu dan orang-orang Islam di Malaysia. Jadi saya kira yang lebih penting lagi selepas ini adalah dialog untuk menerangkan perkara ini perlu diteruskan supaya kegusaran yang ada di kalangan parti ini boleh dikurangkan dan mereka boleh lebih memahami mengapa mungkin pentingnya perkara ini dibawa ke Parlimen, Ashwat. Mungkin dari kacamata Prof dan bacaan Prof sendiri, apa yang disebut oleh terutamanya bagi parti-parti komponen Barisan Nasional dalam kenyataan bersama mereka ialah mengenai undang-undang ini bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan, terutama perkara 8. Bagaimana pandangan Prof? Saya kira dia tak berlaku percanggahan kerana kita di Malaysia kita mempunyai sistem penghakiman dua sistem, yang ini satu secara sivil yang biasa dan satu lagi secara syariah. Dan hal ehwal yang berkaitan dengan hudud ini secara asasnya adalah tertakluk di bawah Mahkamah Syariah, yang mana hanya orang-orang Islam sahaja yang akan terkesan daripada hukum ini, kan. Jadi saya kira dia tidak menjadi satu masalah dan dia boleh berjalan serentak. Saya kira banyak cerdik pandai yang akan membuat keputusan dan membincangkan perkara ini supaya pelaksanaannya itu nanti secara asasnya tidak akan bertentanganlah dengan perlembagaan negara secara asas. Bagaimana Prof membayangkan nanti apabila persidangan Parlimen yang akan datang mengenai perbahasan mengenai Akta Jenayah Syariah ini? Saya kira bagi pihak yang membentangkan ini PAS secara khususnya, mereka perlulah memainkan peranan untuk menerangkan apakah sebenarnya yang telah dibentangkan dan apakah impak dan kesannya kepada rakyat Malaysia, secara khususnya adalah kepada orang-orang Islam sendiri. Dan saya kira sekiranya mereka berjaya dalam menerangkan perkara tersebut, mungkin pihak-pihak yang merasa kegusaran tentang perkara ini mungkin boleh dikurangkan, dan mungkin saya kira melalui dialog dan perbincangan akhirnya mungkin boleh diterima oleh pihak-pihak yang menolak perkara ini, Ashwat. Dan soalan terakhir saya, Prof, saya ingin menyentuh tentang apa yang disebut sebagai perlindungan 356 itu ya, dan Akta 355 ini. Mungkin Prof dapat memberi gambaran yang lebih jelas kepada semua rakyat Malaysia terutamanya untuk kita faham, kerana antara lain peruntukan yang disifatkan oleh parti-parti komponen ini, peruntukan sedia ada selaras dengan undang-undang dalam negara, manakala tindakan RUU persendirian oleh Datuk Seri Abdul Hadi Awang ini antara lain untuk memansuhkannya dan akan menjejaskan keseimbangan sedia ada. Adakah yang akan menjejaskan keseimbangan sedia ada ini, Prof? Saya kira tidak. Sebab secara asasnya 356 itu adalah perkara yang telah diberikan dalam enakmen jenayah syariah, yang mana secara asasnya kalau kita melihat dia tidak lagi mencukupi sebagaimana yang ada di dalam tuntutan hukum hudud itu sendiri. Jadi saya kira apa yang ingin dibawa oleh pihak PAS ini secara asasnya adalah untuk memperkasakan lagi dan memberi daya lagi kepada Mahkamah Syariah untuk mungkin menambah lagi bidang kuasa itu. Mungkin tidak sampai ke
capital punishment sebagai contohnya, dan mereka dah katakan hukuman bunuh tidak akan termasuk dalam itu. Tapi mungkin hukuman hudud yang lain mungkin akan boleh diberikan sedikit ruang tambahan lah, supaya 356 tu akan diubah suai lebih sejajar sedikit kepada hukum hudud yang sebenarnya. Syuah. Profesor Madya Dr. Fuad Osman, Analisis Politik Universiti Utara Malaysia UM, bersama dengan Awani 745. Jadi kerajaan pun sebenarnya dah lama nak naikkan ini, dah lama nak naikkan bidang kuasa jenayah ini, tapi dindong sampai sekarang ni alhamdulillah daripada pembangkang sendiri pun nakkan supaya naikkan bidang kuasa mahkamah syariah ni. Jadi yang disebut pasal hudud nak laksanakan hudud tu, itu semua cubaan untuk mengelirukan. So dia tak ada kena-mena nak Akta 355 ini? Tak ada, dia tak ada kaitan dengan hudud. Dia bukan tujuan untuk melaksanakan hudud. Kalau ada orang nak kata nak melanggar hudud, itu ada tujuan lain tu. Baik. Dia tujuan untuk mengelirukan orang ramai supaya tak faham. Jadi sebab itu apabila Haji Haji Hadi selepas dia mengusulkan supaya masuk dalam senarai, dia terus ditangguhkan dan dibincangkan akan datang. Akan datang ni kemungkinannya pada bulan 10. Bulan Oktober nanti baru akan dibahaskan. Sebenarnya itu memberi ruang supaya kita menjelaskan kepada orang ramai. Betul. Ada orang ahli politik juga lah mengatakan bahawa kita perlu bahas secara demokratik. Kalau nak bahas secara demokratik, patut bincang dulu, study dan juga bincang terjelaskan kepada rakyat keseluruhannya. That is demokratik. Bukan kita kelang kabut nak pergi bahas dengan penuh rasa kita kata curiga, rasa zon ataupun syak wasangka, menuduh supaya perkara ini adalah agenda politik. Pada saya sebenarnya orang yang menuduh kata ini agenda politik, orang itu yang sebenarnya sedang melakukan agenda politik. Ini masalah dia. Sedangkan kenapa? Kerana kita memang nak fokus bagi nak meningkatkan bidang kuasa mahkamah syariah ni. Bayangkan mahkamah rendah syariah, mahkamah tinggi syariah, mahkamah rayuan syariah. Hakim-hakim syariah ni dia dah senior dah. Sampai umur 60 lebih dah, dia dah lama dah menjalankan tugas sebagai hakim. Bidang kuasa dia dalam kes jenayah 3 tahun penjara je. Mahkamah magistrate pun dia punya bidang kuasa dia lebih. Mahkamah magistrate yang baru masuk dari magistrate ni, hukuman denda dia, saya pun tak ingat yang baru ni, saya rasa dah 20,000. Zaman saya dulu, masa saya grad dulu sama papan 10,000 dia punya maksimum. Sekarang ni saya rasa dah dinaikkan lagi. Hukuman denda pun boleh lebih daripada boleh mencapai sampai 10 tahun. Ini baru 3 tahun. Jadi memanglah pada saya ini satu langkah wajar yang amat wajar untuk meningkatkan bidang kuasa mahkamah syariah. Baik, sebenarnya ada di antara kami semua apabila menerima berita ini, ramai yang berpendapat, yang tertanya-tanya, adakah akan dikuatkuasakan juga untuk non-Muslim ataupun orang bukan Islam? Baik, silakan. Soalan ini bagus. Sebenarnya orang bukan Islam tak ada kena-mengena langsung. Sebab dalam perlembagaan disebut bahawa mahkamah syariah ada institution of mahkamah syariah ni which shall have jurisdiction only over person professing the religion of Islam. Dia mahkamah syariah ni bidang kuasanya hanya berkuat kuasa kepada orang-orang yang menganut agama Islam. Jadi mahkamah syariah bidang kuasa dia tidak ada kuasa kepada orang bukan Islam. Tak ada. Jadi orang bukan Islam sebenarnya, sama ada dia komponen VN ke ataupun dia pembangkang dia tidak tertakluk kepada mahkamah syariah. Jadi jangan risau ataupun jangan cuba-cuba, jangan create tension di kalangan orang bukan Islam. Dan kalau saya lihat ni dalam berita harian pun daripada Presiden PAS sendiri, usul memperkasa mahkamah syariah itu hanya membabitkan orang Islam dan tidak berkait dengan orang bukan Islam. Because dalam perlembagaan begitu, mahkamah syariah akan hanya ada bidang kuasa terhadap orang Islam. Dan sekali lagi ingin diingatkan, tidak ada kena-mengena dengan pelaksanaan hukum hudud. Tidak ada kena-mengena dengan pelaksanaan hukum. Dan macam ni cerita dia kenapa yang tak kena-mengena. Yang ini sebenarnya akta ini dia hanya menyatakan secara umum had maksimal hukuman yang boleh diberikan. Dia menunjukkan begitu.